Jom Okay, apa khabar? Hi everything. Hi something. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Comel tak long hari ni? Okay. Okay. Seperti mana yang Kak Long nak ajar korang tu. Okay. Ini Kak Long cuma pakai bedak je. So, jadi kita nak ping kan. Kita mulakan. Okey, duduk depan cermin masing-masing. Okey, ambil dua. Gunakan jari jemari anda ni. Okey. Mulakan dengan cubit ni, okey. Cubit Ini teknik-teknik untuk ping. Nampak ping dalam video. Kita picit. Cubit. Ping. Lepas tu kalau nak lagi ping. Nampak tak? Tu dia. Lepas tu kalau nak macam Korea kan, tarik sikit. Aduh sakit hidung aku. Aduh. Tu. Okay. So nak tahu tak apa rahsia dia? Kalau selalu kalau kita cubit-cubit tak nampak ping dia kan. Kita cubit. Sebab macam tu tetap juga tak nampak ping dia. Tapi bila Kak Long cubit je kulit muka Kak Long dah nampak ping. Sebab rahsia dia apa? Nak tahu? Tenang, Cola-Tide daripada Slim World. Cola-Tide, nampak Cola-Tide ni. Daripada Slim World ni. Cuma kita makan aja benda lah ni. Tadi Kak Long nak makan ni, kalau terlampau over sekarang jadi pinky sangat pula kita wah. Tak tutup pula pinky. Gitu. Jadi kita makan Cola-Tide ni. Apa Acap? Ketahukan mami ke? Okey. Anak-anak biasalah tu kan. Menganjing mak dia sendiri. Okey, kita makan je ni. Dia macam serbuk dalam dia. Tadi Kak Long nak makan kan? Tak nak pula. Kak snap macam tu. Lepas tu dia ada banyak masukkan sikit di bawah lidah. Masukkan. Dan kemudian lebih tu kau kacau dengan air, kau minum. InsyaAllah. Ping kita buat. Gitu. Cola-Tide daripada Slim World. Pergi je ke IG Slim World, so follow. So ada Cola-Tide. Kak Long sebenarnya pengguna kepada produk ni. Kak Long akan minum dulu. So kita nak tengok betul ke, jadi ke? Memang betul lah. Jadi dia membersihkan, dia mengapakan kulit kita daripada dalam. So tak adalah cantik sangat kulit Kak Long ni. Jadi kata orang, tapi boleh lah kalau kalau terdesak kan. Alamak macam mana ni tak. Tadi kan dah hilang balik dah merah kan? Kan dah merah gitu. Kau bayangkan cubit merah. Okey dah. Saya merepek. Okey. Okey, jap. Tadi Kak Long membebel Okey, kita mulakan dengan apa yang kita nak cerita. Okey, Kak Long sebutlah mana yang sempat Kak Long sebut Okey, Edrison Akmal Ashraf, lepas tu Justina Bird. Ui, Allah, apa benda ni? Okey, lepas tu Syami Syam, Sri Kandi Relung Hati. Nama korang. Okey, Nick 2025. Aimin, hai Wan. Okey. Dira. Alah pop bucu. Azri Dangdut Hazri daripada Brunei. Kalau tahu. Okey. Hai Nurin, adik ai. K-pop ai. Okey, Alif.
1XOX. Macam-macam lah. Maze Runner. Wow. Lepas tu Z Mary Kay. Hai. Z Mary Kay. Oh, Mary Kay. Okay. Okay. Miss Cik Nas. Okay. Z Mary Kay dia tanya, Kak Long make up Adalah sikit. Tepuk-tepukkan bedak tu sikit. Lepas tu ping-ping pun tempat tepuk-tepuk muka kan. Tak ada makna. Ni nak make up sangat ke rumah ni dah. Jadi bila kulit muka tu dah elok, senang lah kita pakai bedak aja, tepuk-tepuk. Tak payah nak pakai foundation segala macam. Gitu. Kita ni bukan cantik sangat wak. Tiba. Okay. Okay. Hillary Harrison. Putihnya Kak Lin. Sesekali juga. Asal kata dengan muka sama. Okay. Ace 8905 dia kata awet muda ya Kak. Alhamdulillah. Yang penting kita ni daripada dalam tu. Dalam tu. Gitu. Bila dalam tu cantik, luar cantik lah. Gitu. Lepas tu Dira dia tanya, kenapa Dira buat tak ada? Tak apa. Kalau Dira rasa nak pink juga, nanti Kak Long suruh Mi dengan Wan tampor kan. Hai Zu, sibuk dengan acap-acap. Okay. Siti Nur Hidayani dia kata, Kak Long, I peminat you. Minat dandut. Nama adik I yang kecil pun I suruh letak nama Melina. Oh, Suzui. Kesalahan dengan Melina Junior. Hai Ira Tira. Hai Ira. Okay, Ira dah sihat sayang. Okay. Adib. Okay. Jom kita mulakan balik semula ya. Kita mulakan dengan apa-apa soalan yang yang untuk kita muhasabah diri. So tak apa, sementara ini kita dengarkan dulu lagu. Kita dengar dulu lagu. Okay, hari ni Kak Long jadi DJ. Okay. Kita light je. Ikut laptop ni tak dengar ni. Itu dia lagu Semakin Rindu Semakin Asyik. Lagu Kak Long. Satu dah. DJ Emelina in the house. Kak Long in the house. Okay, kita mulakan dengan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik daripada album ketiga Kak Long sebelum Kak Long pergi merantau buat PhD. Terang bulan malam ini, kelipan bintang 1000, yang ku damba saat ini hanyalah engkau yang satu di dalam hidupku. Sama tak? Kak Long duet dengan Evelina. Ku mabuk terbayang bila kau jauh terasa sunyi, resah gelisah sepanjang hari. Okay, kita stop lah. Itu Assalamualaikum. Wow, lagu Bisobona. Duduk kat Sungai Dua Bosa, Kuala Pilah. Oh, ni orang Waris rupa duduk kat Sungai Dua kata Sun Lover Metallica. Hai. Orang Singapura. Lama tak dengar cerita. Lama tak dengar cerita. Gitu. Fisher Zulkifli, lagu Kak Long paling best. Dandut. Okey, yang tersayang. Kan best Kak Long jadi DJ, setiap pagi boleh dengar. Kak Long jadi DJ. Merapu lah sis kalau Kak Long jadi DJ. Lepas tu dia orang tanya, cantik lipstick. Boleh lah. Okay, Kak Long dengan mana sedap Kak Long boleh jadi artis ni. Yes, betul Faikal. Dia kata suara Kak Long sedap. Kata sebiji kayak Melina kan, gitu. Rock 8435 dia tanya lagi. Rock dia tanya, Kak Long ni berapa umur? Alah. Janganlah tanya umur lah. Okay,
Ni apa ni? Siti Zunairah dia tanya. Macam mana Kak Long dapat kekuatan untuk comeback? Kekuatan untuk comeback. Okey. Kekuatan, sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan ni, kita sebenarnya kadang-kadang kita takut. Pada awalnya memang kita takut. Tak semestinya semua lahir-lahir kita berani kan. Jadi setiap dalam diri manusia tu ada ketakutan dan ada keberanian. Tapi kadang-kadang yang selalu keluar adalah ketakutan. Keberanian tu dia macam ke belakang sikit. Jadi macam Kak Long, keberanian Kak Long tu sebenarnya dia muncul macam ni, sikit lepas tu dia masuk dia kundur ke dalam balik. Jadi kekuatan Kak Long untuk comeback tu adalah kerana anak-anak. Gitu. Sebabnya Kak Long comeback ke, Kak Long nyanyi semula ke, adalah sebabnya anak-anak. Kita ni sebagai ibu, kata orang kekuatan kita tu bila kita terpaksa. Bila kita terpaksa, apa jua pun kita redah. Itulah bukan nak cakap Kak Long seorang je. Kemungkinan korang pun seandainya ada yang di luar sana merasakan kata orang keadaan tu, keberanian tu akan datang apabila kita terpaksa. Bila kita terpaksa tu bukan dari segi maknanya kita terpaksa buat, kita kata orang nak buat macam mana kan. Tak, ini terpaksa ni sebab kita, bukannya terpaksa dia sebab kita sayang kat anak-anak kita. Jadi kita rasa itu tanggungjawab kita. Itulah membuatkan Kak Long kuat untuk kata orang comeback. Tak kisahlah orang nak kutuk ke, orang nak apa ke, ada aku kisah. Cakap kan, kalau sekiranya Kak Long tak makan ke, tak apa ke, cuba aku minta RM1 seorang kat dia orang cakap ni tak ada makna nak bagi pun. Jadi kalau tak kita berusaha mencari rezeki, apa yang Allah bagi kat Kak Long tu adalah bakat. Daripada suara Kak Long tu, maknanya Kak Long gunakanlah bakat Kak Long tu. Kalau seandainya dari segi suara Kak Long tu, Kak Long boleh mendapatkan rezeki untuk suap makan anak-anak Kak Long kat rumah ni. So Kak Long rasa okey je. Sebab yang bagi bakat kat Kak Long tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau korang menghina, kalau yang di luar sana tu menghina, kata tak ada kerja lain ke menyanyi apa semua, mana kalau kau hina Kak Long, kau hinalah Allah. Sebabnya bakat yang semua yang Tuhan bagi tu semuanya daripada dia. Engkau tak ada, kau diam-diam gitu. Lepas tu itulah dia. Kekuatan dia adalah kerana anak-anak. Kak Long tak ada kekuatan hanya kerana anak-anak. That's why bila orang cakap apa pun, Kak Long tak peduli. Mampus kau lah kalau yang di luar sana tu nak cakap. Gitu. Jadi Kak Long nak nasihatkan kepada semua yang ada di dalam live Kak Long ni, at least pun kena bersikap seperti Kak Long. Bersikap seperti Kak Long. Ada satu sikap dalam kehidupan ni, perjuangan. Perjuangan bukan menindas orang lain, bukan memijak orang lain, tetapi perjuangan tu adalah kita sendiri. Kita untuk diri kita sendiri. Okey. Apa lagi? Ada lagi tak? Okey. Ada lagi soalan yang kita boleh kongsi. Okey. Okey, apa lagi? Teringin nak tengok Kak Long nyanyi lagu Purnama Merindu versi Kak Long. Aduh, korang ni agak-agak lah. Pensan kita wak. Nantilah kita try sekejap lagi. Faikal Effendi dia cakap, bagus Kak Long, betul Kak Long, gunakan bakat sebaik mungkin je. Kak Long menggunakan bakat sebaik mungkin, dia cakap kan. Kira itu saja yang Kak Long ada. Itu sajalah yang Kak Long boleh cakap. Kak Long, ni daripada Dira, dia tanya. Okey, kita jawab dulu Ira Tira. Dia kata bukan terpaksa Long, kerana nekat. Yes. Itu perkataan yang paling bagus. Cantik perkataan. Adalah nekat, bukan terpaksa, nekat. Kerana kita kena buat sesuatu tu, kalau tanpa nekat, tanpa apa, memang kita akan rasa macam, oh Allah, nak jalan ke tidak, nak jalan. Itu yang dia ke depan, ke belakang, ke depan, belakang kan. Jadi bila kita rasa macam kita nekat tu, itu yang kita melangkah, kita takkan mundur lagi dah. Gitu.
Lepas tu di rakaman dia kata, Kak Long ceritakan pengalaman masa comeback. Kenapa Kak? Okay. Lepas tu Kak Long ceritakan pengalaman masa comeback dari zero. Orang tak percaya Kak Long comeback tu. Orang cuma pandai. Yang paling Kak Long sedih bila Kak Long comeback tu, yang menyambut baik tu alhamdulillah. Yang menyambut tak baik tu ya Allah ya Tuhanku yang di luar sana tu, ya Allah ya Rabbi, berbuih-buih mengumpatkan Kak Long. Dia tak kenal Kak Long ni. Bukan aku duduk sebelah rumah dia, kau tu tak. Aku ni jauh berbatu-batu daripada dia orang. Tapi masalah dia mengumpatkan Along tu, bercerita membawang tu macam dia duduk belakang rumah aku je. Lepas tu lepas tu Kak Long, okey, Kak Long nak cerita pengalaman Kak Long dikutuk, dikeji. Kadang-kadang ada kata, biasalah artis tu, kan, menyanyi balik tu, nak bercerai lah tu. Satu. Kedua, biasalah artis ni kan dia nak bebas, tak nak duduk dalam rumah tangga ni. Pantai muka masing-masing tu. Aku dah ada track record 15 tahun dalam rumah tangga. Dia cakap kan, kira maknanya ada 6 orang anak. Apa lagi aku cakap, kau orang nak cakap aku nak duduk, aku nak keluar, nak happy-happy, nak apa semua. 15 tahun menghambakan diri, memberi tumpuan kepada rumah tangga. So apa dia yang kau kata yang aku nak bebas? Dan lagi satu, bila mengatakan Kak Long untuk bebas, untuk kata esok dah janda, so bolehlah cari datuk-datuk, bolehlah cari orang kekaya, macam seolah-olah kata orang memang hadap sangatlah Kak Long ni. Kalau Kak Long ni sejenis yang macam tu, Kak Long tak ada bercerai dalam umur 40 tahun. 40 tahun tu dah tua. Ada pula 6 orang anak. Kau gila ke apa? Siapa yang nak Kak Ku dalam 6 orang anak dah umur 40 tahun? So sekarang ni kena fikir secara positif. So 40 tahun Kak Long comeback tu, kalau tak kerana nekat, Kak Long takkan. Kak Long kalau tak kerana disebabkan sesuatu perkara yang mustahak untuk Kak Long lakukan dalam kehidupan Kak Long, untuk siapa Kak Long lakukan, memang Kak Long takkan comeback. Baik Kak Long go back je. Jadi oleh kerana bila keadaan tu menjadikan Kak Long nekat tu tadi, jadi Kak Long teruskan cabaran kena kutuk ni tadi. Walaupun lahanat-lahanat yang kat luar sana tu berbuih-buih dari mulut atas sampai mulut bawah bercakap, mengatakan yang Kak Long ni buat sesuatu ni, kata orang, kerana kepentingan diri Kak Long gitu. Tapi tak kisahlah, Kak Long hadap je pada awal dia. Kak Long kemurungan jugalah. Sebab Kak Long dulu 20 tahun yang lepas, Kak Long, kita tak ada benda-benda yang live-live ni. Artis dengan peminat ni jauh gap dia, terus sangat jauh. Kadang-kadang tu, dulu pakai surat pula sampai 2 minggu, seminggu sampai surat. Lepas tu kalau dah beribu-ribu surat tu, macam mana pula kita nak membaca gitu kan. Jadi bila macam ni, dia orang boleh kutuk kita depan-depan. Gitu kan. Jadi cabaran itulah kena kutuk, kenapa. Lepas tu dengan Kak Long tak ada, Kak Long comeback tu secara zero. Yang Kak Long cakap zero tu adalah Kak Long kembali tu untuk nak mencari rezeki ni pun tak ada modal. Beli baju ni pun mak nak minta, nak kita nak keluar, nak jumpa kawan-kawan balik, nak kata orang, nak cuba menyelitkan diri dalam industri ni balik. Sebab Kak Long dah tinggal kat industri 15 tahun. Jadi untuk nak bagi kembali orang yakin dengan bakat Kak Long ni tadi, rasanya memang agak sadis lah awal-awal tu. Nak beli baju pun, sebab Kak Long, memang Kak Long keluar tu masa tu selai sepinggan. Kak Long bawa anak-anak, bawa apa yang Kak Long pakai tu, itulah dia. Baju-baju cantik tak ada, kasut cantik tak ada, apa pun tidak ada. So takkanlah Kak Long nak keluar jumpakan kawan dengan kain batik, dengan t-shirt, agak-agak lah. So dari situ maknanya agak perik jugalah. Tapi alhamdulillah ada juga itulah kata gunanya keluarga mak membantulah. Apa yang ada mak bantu untuk permulaan Kak Long untuk menyanyi semula tu. Sebab sebenarnya untuk jadi penyanyi ni, iyalah kadang-kadang orang menganggap penyanyi ni semua kena cantik. Memanglah, you all semua minta nak nampak kita orang cantik. Cuba kalau kita orang seleki, kata orang, kau orang kata juga. Bila kita elok, kau orang kata kita belagak. Itulah nasib seorang penyanyi.
Janganlah nasib menjadi seorang penyanyi, dibawa orang kesana kemari mencari rezeki. Hai denganlah menyanyi. Gitu, boleh? Itulah kisah dia. Kira cabaran Kak Long untuk comeback tu tersangat sangat pahit. Tapi Kak Long terpaksa sadar sebabnya kerana anak-anak. Gitu kan. Masa Kak Long tak heran pun nak cakap apa. Tapi Alhamdulillah Kak Long rasa Kak Long sentiasa dilindungi, sentiasa disayangi dan diberkatilah. Segala usaha titik peluh Kak Long tu, Kak Long nyanyi tu, Alhamdulillah Kak Long dapat membesarkan anak-anak yang kata orang masa Kak Long comeback tu anak kecil-kecil. Jadi semua masih bersekolah. Hingga sekarang masih bersekolah. Dan Alhamdulillah ada yang dah masuk college. Jadi Kak Long rasa berbaloi lah apa orang nak cakap tu. Kak Long rasa macam bila orang cakap pasal berbuih lah mulut dia orang bercakap tu, Kak Long rasa makin berbuih engkau, makin sihat hidup aku, makin Alhamdulillah kehidupan Kak Long. Anak-anak Kak Long pun okey, keluarga Kak Long di kampung pun okey. Jadi Kak Long ni tanggungjawab Kak Long bukan tanggungjawab pada anak-anak juga, pada keluarga Kak Long, pada mak Kak Long, pada adik-adik Kak Long. Jadi bila tanggungjawab tu terbeban di atas bahu kita, kata orang, bila adanya kita tanggungjawab, maknanya kita diberkatilah. Maknanya macam bagi Kak Long ada sebab dan musabab. Jadi Kak Long rasa so far Alhamdulillah Kak Long tak ada rasa macam hara, tak ada. Okey. Seroja. Susah tak nak Kak Long jawab Siti Zunara. Kata susah tak nak start balik dari zero. Tu dah Kak Long dah cakap amat susah ya Kak Long. Bayangkan masa tu Kak Long okey, urusan Kak Long duduk di Negeri Sembilan, di Nilai, di Labu, Kampung Labu. Jadi masa tu Kak Long tak ada kereta. Kak Long nak kena urusan Kak Long di KL. Jadi punya sedihnya Kak Long tak ada kereta. Lepas tu kereta arwah abah pun rosak apa semua tu, jadi memang tak boleh nak pakai. Jadi Kak Long terpaksa untuk awal-awal permulaan tu, korang bayangkan Kak Long terpaksa menyewa kereta. Tak ada orang nak bagi Kak Long pinjam kereta pun. Waktu kita susah, mampulah kau. Gitu kan. Maknanya pandai-pandailah kau nak hidup. Jadi kata orang Kak Long daripada maknanya kau bayangkan setiap hari Kak Long kena turun naik kan. Kak Long terpaksa menyewa kereta. Menyewa kereta, bayangkanlah satu hari berapa ratus kereta kan. Jadi terpaksa nak buat macam mana? Itulah nak bayar, nak sewa kereta apa, kadang-kadang itulah nak buat duit makan, itulah apa semua, agak pahit jugalah. Jadi Kak Long tak henti berdoa, ya Allah setiap kali nak melangkah keluar tu, bukakanlah pintu rezeki aku seluas-luasnya. Maknanya kau munculkan rezeki tu dari segala celah bedah semua. Maknanya keluarkan dari muka bumi ni apa benda, daripada mana rezeki Kak Long ni akan sampai apa semua kan. Jadi Alhamdulillah perjalanan kehidupan Kak Long tu setahun ke setahun lah, selepas setahun macam tu 2 tahun, Alhamdulillah Kak Long dapat beli kereta. Gitu. Jadi tapi dalam keadaan yang macam tu Kak Long rasa macam Kak Long sangat-sangat bersyukur. Kita dalam kehidupan ni satu je, kita bersyukur. Okey, lepas tu Seroja Seroja Salju ni dia tanya, Kak Long cerita sikit kereta-kereta Kak Long pakai masa zaman dulu. Zaman 90-an. Itu. Biasalah apa namanya? Dulu memanglah janganlah nak dibezakan yang dulu dengan sekarang ni. Dulu 20 tahun yang dulu tu Kak Long tersenarai antara 7 artis terkaya di Malaysia. Jadi memang kereta tu memang banyak lah. Kereta banyak tapi tak reti buat kereta. Itulah dia. Jadi adalah Kak Long ada masa tu Kak Long ada Sportage, Kak Long ada Honda, Kak Long ada BMW, Kak Long ada ni. Jadi apa lagi ada 4 biji macam tu. Tapi Kak Long tak reti bawa kereta. Kak Long kalau beli kereta macam mana pun Kak Long tetap duduk sebelah. Gitu. Itulah, tapi Allah tu pinjamkan sekejap je Kak Long. Kira maknanya adalah dalam 4 tahun kot. Lepas tu Kak Long buat hal.
Okey, Katerina dia tanya, berkaitan dengan artikel semalam hari ini, cuba cerita memang mengharung ni hadapi membesarkan anak-anak. Macam tadi lah, kalau dah cakap tadi memang kita kena redha, pasrah dan okey, pertama tu memang kita berusaha, kita usaha ni. Kalau rasa macam apa ni, aku dalam usia macam ni, aku nak kerja apa, nak buat apa ni, anak besar, anak makin membesar. Cakap anak tengah sedang membesar, 6 orang pula tu, macam mana aku kalau ada harta ke, ada peninggalan ke, ada duit berjuta-juta dalam simpanan ke, okey lagi. Cakap kan, bolehlah buat bisnes bodoh ni apa semua kan. Tapi untuk nak dalam masa yang terdekat, tu Kak Long kena ada apa benda tu. Tapi Kak Long usaha, Kak Long try untuk selitkan diri Kak Long dalam industri. So alhamdulillah diterima dan peminat-peminat tegar Kak Long tu masih ada di luar sana. Jadi alhamdulillah perjalanan rezeki Kak Long cantik. Perjalanan rezeki Kak Long sungguh cantik. Itu Kak Long cakap, usaha, kita dah usaha. Lepas tu bila berusaha ni kita terfikir juga, alamak, dalam umur 40 tahun ni ada ke? Kita larat ke? Kita boleh ke? Cakap time-time 40 tahun ni duduk-duduk rumah sebenarnya. Kata tak ada, duduk-duduk. Kata orang menggunakan energi di atas stage bukan mudah yang menggunakan energi di atas stage. Permainan emosi segala macam di atas stage. Jadi korang bayangkan nak twist kan, Kak Long ni seorang manusia yang penuh dengan trauma ni, penuh ni, berat dalam kepala otak ni, segala macam ni, apa benda ni apa saja. Once kita naik ke atas stage, kita kena jadi diri kita yang kosong, yang tak ada apa, yang happy je. Jadi benda tu memainkan emosi yang amat berat. Bayangkan di atas stage kita seronok, turun aja stage tu. Okey, Kak Long selalu twistkan diri Kak Long, splitkan diri Kak Long. Once Kak Long berada di atas stage, itu adalah Emelina gitu kan. Once Kak Long turun je tangga stage tu, aku Nur Azlina yang penuh dengan trauma, yang penuh dan berat di dalam kepala otak ni nak mikir. So orang cuma tahu kutuk. Lepas tu mengumpat, membawang, dah bau bawang dah ketiak masing-masing tu. Cina tu. Ni terkepit ni kan. Terus dah jadi bau bawang lah ketiak masing-masing. Gitu. Okey. Mana tak penjelasan Kak Long? Okey, kita tanya lagi. Okey, ada ya. Okey, Rock 8435 pertanyaan yang sangat bagus. Dia kata, Alung dah ada boyfriend? Boyfriend ya. Boyfriend kita wak macam gini bersusah nunggu. Tapi Kak Long rasa macam okay, relax dulu. Dia kata, aduh. Kalau Rafi Sarawak, dia kata, mana anak-anak Kak Long ada kat rumah ni? Masing-masing main. Apa lagi nak buat kat rumah ni? Dah Kak Long dah siap makan, minum apa semua. Bukannya baby, nak ditepuk-tepuk, nak dia apa, dah besar. Tu yang Kak Long rasa macam alhamdulillah kehidupan Kak Long. Dah Kak Long dah jadi macam anak dara pula dah. Gitu kan. Anak-anak kat situ Kak Long boleh buat live lagi. Gitu. Okay, my name Aisyah. Dia kata Kak Long gunakan bakat sebaik mungkin. Dalam masa yang sama standby backup plan, niaga kecil-kecilan sebabkan ramai hati niaga kecil-kecil je. Tapi kata orang memang ada. Tadi pun aku ni nak kena urut lagi ke? Salah ni. Oh ya. Okay, sorry. Okay, sekejap. Asal getah biji pula. Kat sini ni, kat sini sekejap. Pasal dia boleh lemah apa lah. Begini lah sekejap commercial break sekejap. Okay, tadi my name Hushairi tu dia cakap Kak Long dia kata buatlah untuk meniaga kecil-kecilan. Untuk meniaga ni pula kita kena survey dulu apa sebenarnya bisnes. Jangan main membabi buta je bisnes ni. Bisnes ni pula kata orang menggunakan modal. Nanti bagi kalau yang macam memang dia orang dah memang berduit, dah memang kata orang segala macam dah siap. Bisnes ni kira maknanya untuk backup. Tapi macam Kak Long rasa simpanan tu memanglah ada.
Cakap kan. Tapi bila memikirkan dalam masa keadaan sekarang ni, bayangkan kita tak tahu berapa lama lagi benda ni keadaannya akan berterusan. So kalau simpanan tu kalau kita dah korek sikit dah lama lepeh jadi memang ada perancangan. So itulah insya-Allah Kak Long adalah itu hari sebelum Covid tu hari, Kak Long memang dah standby nak jual cookies untuk hari raya. Jadi Kak Long plan nak buat kotak cantik. Lepas tu ada gambar Kak Long, botol tu cantik. Harga pun memang biasalah, harga biasa je. Sebab benda tu bukannya Kak Long untuk jual tu untuk apa. Sebenarnya untuk kadang-kadang peminat-peminat ni dapat something yang baru, yang dapat something yang dia orang boleh buat kenang-kenangan tu. Kak Long adalah dah standby dah apa semua. Tu tengoklah keadaan macam mana dalam ekonomi negara kita ni. Kak Long try lah juga nanti insya-Allah. The Real Wawan Nara. Adik. The Real Wawan Nara. Okey, Kak Long nak cerita. Okey. Yang first make up Kak Long dulu ni, The Real Wawan Nara ni ada dalam ni. Wawan Nara. Okey, dia lah yang make upkan Kak Long. Awal-awal kemunculan Kak Long bodoh-bodoh Kak Long dulu je. Waktu comeback tu Kak Long tak tahu kata orang make up macam mana untuk diri Kak Long. Kak Long tak tahu rambut Kak Long nak buat macam mana. Kak Long memang betul-betul lost. Jadi inilah dia dari Wawan Nara ni tadi. Dia berapalah dengan macam mana nak buat balik, nak jadikan balik aura Amelina tu tadi. Katakan susah juga ya Wawan. Pada awalnya Kak Long macam lost kan? Cantik kan? Jadi lepas tu Kak Long sikit lama-lama tu Kak Long buka dah minda Kak Long sini. Jadi Kak Long dah tahu apa yang Kak Long nak. Terima kasih Wawan Nara. Love you. Rindu kita Wak. Lepas tu Adib kata, you never know how strong you are until being strong is only choice you have. Yes, itu saja yang Kak Long, pilihan Kak Long yang ada. Lepas tu Azridan dia kata, okey. Dia kata, selalu sukses, dia doakan Kak Long yang baik-baik. Alhamdulillah. Kak Long ni Iwan, dia kata, Kak Long ada baca statement netizen katanya. Dulu Kak Long sangat kaya. Bangganya tengok Kak Long saya. Itu dulu. Dulu, sekarang merangkak balik. Merangkak. Korang doa je kalau kata orang doakan at least perbezaan dia. Kak Long dulu, Kak Long tak ada tanggungjawab. Tanggungjawab Kak Long cuma mak dengan bapak je. Cakap kan. Ni sekarang ni kira maknanya tanggungjawab Kak Long tu bertambah. So maknanya untuk Kak Long nak nampak hebat, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, Kak Long rasa tak ada kot. Kak Long rasa macam kadang-kadang Kak Long nak beli barang-barang mahal, Kak Long nak beli teragak. Sialah, Kak Long terpaksa sebagai seorang ibu yang kata orang dialah ibu, dialah bapa. Kadang-kadang Kak Long terpaksa ketepikan kemahuan Kak Long. Kan? Kurang lah yang dekat-dekat luar sana tu kan, yang kata orang haters. Kak Long tak nak cakap netizen ni dia merangkumi semua haters, peminat kan. Jadi Kak Long nak gelarkan yang mereka yang kata aduh salah aku ni, itu haters tu. Maknanya kalau kita dah benci, memang kita akan segala macam kita akan nampak buruk kat orang tu. Jadi Kak Long nak gunakan perkataan haters. Okey, haters ni dia apa yang Kak Long cakap? Okey, apa dia lupa dah. Okey, kita gunakan perkataan haters tu sebabnya haters ni akan cuba memanipulasi setiap keadaan. Dia untuk nampakkan kita ni buruk ni, dia akan manipulasi apa sahaja perkataan yang keluar daripada mulut kita, sama ada positif ke negatif ke. Kalau kita positif, dia negatif kan. Kalau kita ternegatif, dia akan negatif kan. Kata kan. Jadi macam peminat nampak Kak Long kata orang Kak Long pernah dengar lah, ada juga orang mengatakan Kak Long ni tak macam Kak Long dulu. Okay, maknanya Kak Long tak kisah apa barang yang Kak Long pakai, Kak Long tak pakai branded. Kak Long pernah adalah segelintir orang ni mengatakan Kak Long ni apalah
pakai beg tak mahal, pakai apa tak mahal. Tapi apa yang mampu Kak Long buat? Kak Long cakap kan, daripada Kak Long beli beg mahal, daripada Kak Long bergaya apa semua, baik Kak Long bagi makan anak-anak Kak Long. Betul tak? Kak Long cakap, baik Kak Long simpan untuk anak-anak. Saya cakap kan, jadi Kak Long ni memang dah cantik. Kak Long pakai apa pun cantik. Benda mahal, benda murah pun jadi mahal kalau aku yang pakai. Gitu. Jadi sakit hati. Okey. Jadi Kak Long rasa macam benda tu tak ada mendatangkan masalah lah kat Kak Long sekarang. Sebabnya Kak Long, yalah sini Kak Long cakap, Kak Long dah puas dah 20 tahun yang lepas tu. Kak Long dah puas dah. Slipper Kak Long aja bercacik. Yang cakap kan, slipper ya. Yang cakap kan. Tapi bila zaman sekarang ni Kak Long rasa macam tak payahlah Kak Long biar bersederhana. Biasa je. Itu pun kalau Kak Long dapat beg-beg macam bila Kak Long pakai tu mewah sikit, agak mewah sikit tu adalah sebabnya pemberian. Kadang pemberian daripada peminat-peminat yang kata orang yang betul-betul tegar kat Kak Long tu, sebab dia masa dia minat kat Kak Long ni orang kecil-kecil. Bila Kak Long dah nak cakap apa cakap tua kan. Bila Kak Long dah 40 series lah. 40 series ni Kak Long kira maknanya dia orang pun dah dewasa, dah bekerja. Cakap kan, kadang-kadang kerja bukan kaleng-kaleng. Jadi dia orang rasa macam apa yang dia orang bagi Kak Long tu, Kak Long rasa macam ya Allah, alhamdulillah. Faham tak? Kak Long akan terima, Kak Long akan hargai. Cakap kan, Kak Long akan pakai. Ada juga Kak Long rasa macam Kak Long rasa macam sesuai. Untuk kadang-kadang ada juga dia bagi barang-barang orang muda kat kita. Jadi kita macam mana cuak nak pakai gitu kan. Jadi Kak Long akan gunakan benda tu. Kak Long akan pakai. Kalau Kak Long rasa macam cantik pula ni, pakailah. Jadi kita nak pakai gitu. Okey, Diana Fasola, macam-macam lah nama. Daripada Singapura, hai orang Singapura. Nanti kita jumpa ya, insyaAllah. Lepas tu Rafi, Kak Long tahu tak Kak Long Ratu Dandut kat Malaysia ni? Walaupun zaman Kak Long sepi, orang tetap layan lagu Kak Long. Ratu Dandut ke tak Ratu Dandut ke, yang penting kau sayang kat Kak Long tu je. Bukan bila kita sebut Ratu Dandut tu Kak Long dapat crown gitu ataupun kira makna sebenarnya yang mengiktiraf Kak Long tu bukan diri Kak Long sendiri, korang lah yang mengiktiraf Kak Long ratu ke hantu ke apa semua, korang yang mengiktiraf Kak Long tu. Terima kasih. Lepas tu Espadina kata mulut manusia tak dapat kita nak tutup. Sumbat je dengan tangan mulut tu gitu. Yang penting niat Kak Long kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Along jangan layan netizen tu semua. Diorang tak tahu macam mana Kak Long lalu seorang gitu. Tu pasal kadang-kadang ada masa Kak Long macam kita ni manusia. Kak Long ni bukannya batu kayu. Kak Long ada perasaan. Kadang-kadang kita rasa macam ya Allah. Tadi Kak Long pernah Kak Long ada kan baru-baru ni keluar statement yang Kak Long bagi satu jawapan yang amat positif. Kak Long cakap kan, sebabnya Kak Long buat video tu, Kak Long throwback balik sebab kisah Kak Long bercerai tu bukan untuk meraih simpati. Kalau aku nak meraih simpati tak ada masa sekarang. Kak Long meraih simpati awal-awal aku duduk kereta kena sewa, lepas tu baju nak beli, ini semua dah cukup lengkap Kak Long. Cakap apa yang Kak Long nak minta simpati, tetapi Kak Long memikirkan, Kak Long terfikir, ya Allah ya Tuhanku, aku ni ibu tunggal yang ada 6 orang anak, yang kata orang dah siap semua. Kita dah adalah sikit dalam simpanan tu untuk kata orang dalam 5-6 bulan ni. Macam mana agaknya ibu tunggal yang di luar sana, yang ada anak, yang gaji gini. So Kak Long rasa macam, ya Allah, bayangkan, yang cakap kan, Kak Long dah pernah tempuh benda tu. Jadi Kak Long rasa macam mana keadaan dia. Itu yang Kak Long buat benda tu, muhasabah diri, ajak semua muhasabah diri tu. Bukan nak supaya Kak Long share apa yang Kak Long share tu, nak sharekan dengan yang ibu-ibu tunggal di luar sana, supaya terus kata orang terus yakin yang kata rezeki tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rezeki tu di tangan haters netizen pada haters ni tadi. Dia cakap kalau aku ikut nak murung pasal netizen ni, aku dah gantung diri dah. Dia cakap kan. Tapi tak. Okey, alhamdulillah. So kadang-kadang haters ni dia kan manipulasi. Itu tak kak? Jadi forget it lah gitu.
Lepas tu memang apa namanya, macam mana Kak Long bertemu Hilal? Okey, setuju tak apa Kak Long cakap? Kan? Lepas tu Along tak mau marah-marah. Nanti kecantikan yang kita miliki ni lari. Kak Long senyum lah. Okey, Kak Long tengok anak Kak Long tak pernah tengok lah. Kak Long ada kan update dekat IG Kak Long, gambar anak Kak Long masa Kak Long keluar tu kecil-kecil, kenit-kenit masing-masing ya. Lepas tu bila lama, bila Kak Long ada korang tengok ada Kak Long buat macam slide anak-anak Kak Long daripada mula Kak Long comeback sampailah sekarang. So bila Kak Long tengok, ya Allah dah besar-besar anak tu. Kalau dulu cenik je tu. Jadi Kak Long rasa macam Kak Long dah berjaya gitu. Kita diuji ketika senang, diuji ketika susah. Tapi kalau Kak Long, kita diuji ketika senang. Kalau Kak Long memang Kak Long pernah diuji ketika senang. Itu di masa Kak Long 20 tahun yang lepas. Kak Long kaya raya ni. Cakap kan. Tapi Kak Long diuji. Dekat situ kata orang Kak Long ada pernah buat salah. Bukan Kak Long orang mengatakan Kak Long ni konon rasakan karma kepala ayah kau karma. Cakap kan. Maknanya memang ada orang mengatakan itulah derhaka pada mak bapak, cakap. Tapi kau orang ingat, cakap kan, Kak Long derhaka sebabnya Kak Long pergi nikah. Kak Long pergi nikah tau. Bukan Kak Long masa tu macam itulah ujian dugaan tu. At least kata orang Tuhan uji macam mana. Jadi masa tu keadaan Kak Long, tapi korang tak fikir, korang tak pernah tahu Kak Long tinggalkan keluarga Kak Long macam mana pula. Cakap kan. Masa tu kalaulah Kak Long ni anak yang tidak bertanggungjawab, anak yang teruk sangat perangai Kak Long. Bayangkan Kak Long yang keluar rumah daripada rumah mak ni tadi, rumah yang Kak Long buat. Kak Long buatkan keluarga Kak Long rumah 250,000 cash. Macam tu. Itu rumah je, belum tanah lagi. Lepas tu itu belum barang dalam rumah. Selepas setahun Kak Long buat rumah tu, tu Kak Long hilang. Gitu kan. Kak Long hilang. So jadi tidak apa kata orang, tidak layak dia orang untuk mengatakan Kak Long membiarkan keluarga Kak Long sampai kata orang merempat tepi jalan, duduk bawah jambatan ke apa semua. Tak, ya rumah banglo ya Kak Long tinggalkan, cash tak ada hutang ya. Jadi kau ada cakap kan. Tapi sebabnya dugaan Kak Long itu adalah dugaan personal Kak Long. Kira maknanya mungkin Kak Long contoh akal, mungkin Kak Long rasa macam tak tahu dia apa. macam ni lah, dah tak adil. Yang kau emosi dah apa? Anak Kak Long emosi. Dia marah, sakit hati. Lepas tu apa namanya? Jadi kata orang jadi benda-benda tu semua membuatkan Kak Long rasa macam tak layak dia orang bercakap. Kak Long tahu apa yang Kak Long lakukan. So that's why Kak Long rasa macam lantak kau orang lah gitu. Tapi apa yang Kak Long share macam malam ni adalah untuk kau orang rasa gini ceritanya. Sebab selama ni Kak Long pendam apa yang dalam hati ni pendam. Sebabnya Kak Long tak mampu untuk bersuara. Sebab masa tu pun Kak Long rasa macam Kak Long tengah sibuk ni. Fikiran Kak Long tengah sibuk nak cari duit ni. Kalau kita bercerita tentang kesedihan kita, tak ada makna orang nak bantu dia. Memang lambat lagi orang nak bantu kita. So benda tu biar aku pendam, biar aku tumpukan perhatian untuk cari rezeki ni. Macam mana cara nak besarkan anak-anak daripada aku gini gitu dah. Tak ada maknanya. Tak ada. Orang takkan simpati dengan kita, orang akan gelakkan dia. Ya, depan kita akan kesiannya kau, belakang padan muka kau. Gitu pun ada. Jadi tak apa. Itu je Kak Long cakap. Sebenarnya apa yang terjadi pada Kak Long tu mungkin akan ada terjadi di luar juga. So Kak Long just share. Okey, dah lama nak tanya soalan ni. Apa yang terlintas dalam fikiran Kak Long bila comeback?
Adakah memang nak teruskan kerjanya atau Kak Long berserah je apa yang datang? Masa tu memang Kak Long kemurungan. Kak Long tak tahu nak buat macam mana. Itulah kalau Kak Long cerita pun korang rasa macam, yolah solat, minta solat istiharah. Kak Long pernah dihina sebab Kak Long cakap Kak Long solat istiharah. Macam seolah-olah bila Kak Long solat ni tak terima dek Tuhan ni aku ni, doa aku ni. So Kak Long buat solat istiharah tu adalah macam mana ni? Sama ada apa pilihan aku yang aku harus buat. Jadi apa yang Kak Long buat ini adalah kata orang petunjuk, adalah kata gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana aku nak cari rezeki untuk anak-anak aku? Gitu. BP naik gini ni. Okay, Min. Ini Firdaus dia kata, okey. Dia kata pun berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Begitulah Kak Long. Dia cakap berapa banyak pula yang Kak Long nak pikul lah macam tu. Lepas tu saya harap umur 40 nanti mental lawa macam Kak Long. InsyaAllah. Doa. Yang penting hati. Kita ni yang seketul yang kat dalam badan kita ni yang seketul ni. Kalau yang seketul ni berbangkai, habislah kita. So biar seketul ni cantik je, dia kata panjang. Gitu. Okey. Siapakah penyanyi dangdut yang Kak Long jadikan ikon? Sebenarnya Kak Long ni dari masa kecil lagi. Kak Long ni sebenarnya peminat Zaleha Hamid. Sebab masa dulu Kak Long tak tahu itu lagu dangdut. Memanglah dangdut reggae, dangdut reggae. Iramanya sungguh mengasyikkan. Itu lagu apa? Lagu Zaleha Hamid dulu. Masa tu Kak Long kecil dalam umur 7-8 tahun masa tu kan. Bila mak buka lagu tu kita pun apa, kita layanlah lagu tu tapi kita tak tahu tu apa benda muzik apa, kita tak faham. Jadi apa yang Kak Long tahu, Kak Long tahu lagu-lagu dangdut ni adalah daripada lagu-lagu Zaleha Hamid lah. Zaleha Hamid ni dia bukan saja boleh menyanyikan lagu dangdut, tapi dia juga menyanyikan lagu-lagu asli. That's why Kak Long rasa macam suara penyanyi yang menyanyikan lagu dangdut, dia akan boleh menyanyikan lagu asli sebab lenggok tu lebih kurang sama. Gitu. Kak Long, lama tak tengok Kak Long. Putri Nofadila Nabila, dia kata marin kocik-kocik Kak Long pakai kasut tinggi baldu dan pun boli kat Kak Long. Memang ya kan. Kita dulu kalau tengok macam tengok artis dulu kan pakai macam Kak Long lah. Sama. Apa yang kau lalui, itulah juga yang Kak Long lalui. Bukannya Kak Long lahir-lahir tu kuat terus jadi Emelina. Tak ada. Maknanya kita ni hidup ada fasa. Ada fasa kita dulu. Kak Long dulu duduk mana, cakap macam mana Kak Long punya kehidupan waktu sekolah, waktu remaja, waktu lepas remaja apa lepas remaja yalah gitulah waktu ayah lah, waktu dan masa Kak Long menyanyi tu pun Kak Long remaja. Jadi fasa-fasa tu semua ada. Maknanya apa yang korang lalui, apa dulu apa semua tu memang samalah apa yang Kak Long rasa. Kan kita dulu kata nampak artis pakai, nak pakai berangan ni. Kalau Kak Long dulu, masa dulu berangan ni nak pakai macam sebelum je penyanyi lah masa sekolah dulu. Apa nama tengok orang penyanyi-penyanyi pakai boleh kau pakai nilai tu. Asalkan ada sikit-sikit iya rupa tu pun jadilah pakai. Okey. Album sell dan dekat 1 juta kot. Masak siapa pemilik artis. Terima kasih Jeremiah. Love you. Okey, ini semua yang mengikuti. Kak Long faham yang apa ni, yang mengikuti, yang baca balik. Wikipedia tu ada. Pergi tengok kat Wikipedia tu ada segala macam biji butir pasal dan dalam Wikipedia tu cuma dibaca. Ini tak dibaca dongar dia ngumpat. Gitu. Bercakap, bercerita, berbuih dari mulut atas sampai mulut bawah. Itulah kerja orang ni. Okey, dah penat Kak Long berbuih Kak Long cakap ni. Okey. Okey. Suzy Jemin. Okey, Kak Long sebut Muhammad Adaha. Apa? Terperanjat aku. Kak Long, jom kita kahwin. Okey.
Fika tamat 91, anak-anak Kak Long boleh terima ke perceraian ni? Okey. Ini pun soalan yang paling bagus ni. Fika tamat 91. Dia kata, anak-anak Kak Long boleh terima ke perceraian? Masalahnya, Kak Long yang tak boleh terima perceraian ni. Anak-anak Kak Long happy Itu yang Kak Long pelik. Kak Long bayangkan. Kak Long sebenarnya, macam Kak Long selalu Kak Long tengok drama-drama Melayu. Itulah salah kita ni. Kita selalu nengok drama-drama Melayu. Bila bercerai je anak domam. Bila bercerai je anak domam. Kan anak dia kan menangis-nangis. Abah, apa, segala macam. Jadi tak ada. Masalahnya, anak-anak Kak Long okey je. Tak ada masalah. Dia rasa macam okey. Sebab dia yang hidup bersama Kak Long. So dia tahu apa yang terjadi pada Kak Long. So dia rasa macam mak aku happy. So aku pun happy. So apa? Maknanya bagi dia orang tak ada masalah. Kak Long sampai sekarang Kak Long kadang-kadang tu, yelah kadang-kadang Kak Long tu fikir juga, yelah bila hari raya kan macam cerita-cerita Melayu tu, bila hari raya kan anak-anak yang dah bercerai ni tadi kan, bila hari raya kan sepupu-sepupu datang. Lepas tu semua sepupu ni elok rumah tangga lepas tu ada anak-anak kan, masa hari raya tu yang anak sepupu kita ni tiba-tiba ada bapa gitu kan, kan dipoluk-poluk di abah itu apa semua tu. Jadi anak kita duduk belakang tengok, tak ada makna tu. Selagi ada mak tu depan mata, tak ada peduli orang lain dah. Itu yang saya cakap. Aduh. Okey. Boleh Kak Long nyanyikan lagu Luka Dilukai Baby Shima. Baby Shima, lagu Shima, insyaAllah sekejap lagi kan kita tengok My Name is Syarif kata, untung banyak lagu-lagu hot dalam album Bantai Artis dan duk lain. Itulah kata rezeki Kak Long tu, dia tak putus dekat situ. Itu yang Kak Long rasa macam kadang-kadang sama juga. Dulu beza dia, sekarang ni zaman single. Dia single, dia keluar sebiji. Lepas tu kan dia compile kan, jadi mini album. So zaman dulu tak, dia macam okey, dia kumpul 10 lagu, tapi lagu yang akan hit, yang akan diputarkan di radio tu dia orang akan pilih dalam 2 lagu. Macam Kak Long, lagu Rindu, Asyik, lagu Semakin Rindu Semakin Asyik tu setiap album ni. Okey, lagu ni adalah yang sungguh ku tak mampu menahan rindu. Ini lagu album pertama ni. Bodoh lagi dan keluar, rambut pendek masa tu. Okey, lepas tu asyiknya bercinta. Itu album kedua. Itu dia. Lepas tu bila kau jauh terasa sunyi, resah gelisah sepanjang hari. Itu Semakin Rindu Semakin Asyik, album ketiga Kak Long. Itu kan benda-benda tu semua sama je. Tapi oleh kerana peminat-peminat ni tadi, dia mendengar semua lagu-lagu Kak Long tu rasa macam kenalah dengan jiwa masing-masing. Ada kadang-kadang dalam 10 lagu tu, kadang-kadang ada orang tak suka lagu asyik, dia suka lagu lain. Itu kadang-kadang dia suka lagu ni, dia tak suka lagu ni. Jadi bila dalam satu album tu ada 10 lagu, jadi pendengar-pendengar ni akan memilih sendiri apa yang dia orang nak. Okey. Zulki dia kata, Kak Long comel, kenapa tak ambil lesen kereta? Nanti emergency boleh dalam mana-mana. Janganlah cakap pasal lesen kereta, ramai orang suruh bawa kereta. Kak Long tak tahu. Kak Long tak tahu lah. Kak Long tak berani. Sebab Kak Long suka live dalam kereta. InsyaAllah. Time berhenti nyanyi dulu, Kak Long kerja apa? Dia tanya Kak Long kerja apa. Kak Long kerja apa? Kak Long suri rumah sepanjang masa. Kerja Kak Long buat anak je. Dah. Itu soalan dia, jawapan dia. Okey, Cik Joni dia kata, saya tetap support Kak Long. Tetap peminat Kak Long nombor 1. Muah, love you. Okey. Tak ada kontak mana-mana artis tu masa 15 tahun tu. Sampai satu orang pun tak dapat nak jejak Kak Long masa tu. Seroja Salju dia tanya, Kak Long memang ada, tak ada kontak? Memang. Kak Long kecuali sahabat, memang tak ada. Tak silap Kak Long dah dekat-dekat Kak Long nak dah nekat tu, barulah Kak Long berani. Bila Kak Long dah nekat tu, baru Kak Long berani call kawan-kawan. Sebab selagi Kak Long tak nekat, Kak Long tak boleh. Kak Long rasa macam nanti benda ni macam kita tak
Hmm. Hmm. Tak ada. Tak ada kawan-kawan yang tahu. Adalah kawan-kawan terdekat ya. Ada 4-5 orang yang tahu. Kak Long tu masih wujud di Malaysia. Ada orang mengatakan Kak Long berada di overseas. Overseas? Ha? Ada orang mengatakan Kak Long duduk London. Lambat lagi duduk London, mana celah mana pergi London. Katakan. Sebenarnya adalah 4-5 orang kawan-kawan yang rapat yang tahu Kak Long masih wujud di Malaysia sebenarnya. Kak Long sebenarnya ada je lah. Tapi oleh kerana Kak Long tak keluar rumah, Kak Long tak pernah pergi ke mall-mall ni apa semua, Kak Long duduk rumah je. Kalau orang nak tahu Kak Long duduk rumah, Kak Long tak tahu apa perkembangan luar ni. Bila Kak Long balik, comeback ke baru Kak Long tahu, oh gini. Oh kenapa jalan ni macam ni? Kenapa besarnya apa bangunan ni? Dulu bangunan lain macam tu. Kak Long macam ni sikit. Macam orang amnesia. Kak Long keluar tu, Kak Long rasa macam Kak Long nak cari balik tempat-tempat lama Kak Long tu. Macam tempat lama Kak Long lepak, mana dia wujud lagi dah. Jadi tu kawan-kawan kata, takutlah Kak Long ni, Emelina Alin, wake up. Kita sekarang tahun 2014, 2015. Dia bukan 1996 dulu, faham? Kawan-kawan motivate Kak Long macam tu. Jadi baru Kak Long sedar. Kalau tak Kak Long macam blur. Gitu. Okay, kita tengok lagi. Alhamdulillah, semua okey. Izzat Nova, Rimans. Kak Long nyanyi lagu Zenejen. Okey, nanti sekejap lagi tengok keadaan macam mana. Okey, so pasal bisnes tu. Gitulah, Ira pun dia setuju pasal bisnes tadi kan, ada orang sentuh buat bisnes lah untuk apa. Ya, insyaAllah Kak Long akan buat. Tapi Kak Long nak benda tu kita macam win-win situation. Maknanya Kak Long nak buat kalau boleh Kak Long nak bisnes tu menjana keuntungan bersama dengan peminat-peminat, dengan apa. Sebab kita ni antara peminat dengan artis ni dia link. Artis ni pula jangan poyo sangat pula. Sebab masalahnya kalau tanpa peminat, engkau siapa? Jadi macam peminat-peminat ni kena memahami lah pula siapa artis yang kau minat ni tadi. Apa kau kena survey apa keadaan kehidupan dia, apa semua ni apa semua. Baru kau akan rasa macam, oh gini rupa kehidupan dia, oh ini yang dia tanggung. Itu baru peminat yang betul, peminat yang tegar. Jadi macam Kak Long kena apa kebaikannya Kak Long nak, apa keuntungannya Kak Long hadir dalam kehidupan korang ni. Kak Long nak macam tu. Sama juga macam mana korang hadir dalam kehidupan Kak Long. Gitu. Okey, apa lagi? Kak Long pernah pergi Kundasang? Khairul Azwan dia tanya Kundasang. Kak Long dah kata Kundasang Sarawak, Sabah Sarawak tu dah rata dah, kadang-kadang keliru. Aku ni kat Sabah ke Sarawak? Faham tak? Sebab kadang-kadang tu turun flight naik pergi Sarawak. Lepas tu turun kat airport pergi nak naik ke Sabah pula gitu. Kadang-kadang kalau aku ni kat mana ni? Faham tak? Ilman ni kata Queen dan Malaysia, terima kasih. Muninya hati Kak Long sebagai seorang ibu, pandai Kak Long pilih perkataan supaya dapat bezakan antara netizen dan haters. Jadi Kak Long rasa macam bila perkataan netizen, Kak Long pun tersalah dulu. Pernah Kak Long cakap netizen. Sebenarnya netizen ni merangkumi semua. Dia merangkumi. Kak Long rasa macam bersalah. Kak Long cakap kan bila Kak Long sebut semua netizen tu maknanya semua. So mungkin di dalam semua tu ada peminat-peminat aku tau. So Kak Long rasa macam cannot lah. Sebenarnya yang membantai kita ni, yang menganjing-anjing kita ni adalah haters. Dia benci kat kita. Tu pasal apa saja kita buat pun semua buruk dia. Sebab dia haters, dia pembenci. Pui gitu. Jadi netizen tu lain, dia semua merangkumi semua. Dalam netizen tu ada peminat Kak Long. So Kak Long rasa macam sebab salah nak panggil kau yang lahanat-lahanat ni semua netizen. Kak Long nak panggil dia haters gitu.